Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 4. Okey, sekarang ni kita dah masuk kepada bab 6 Bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk soalan ni apa yang anda pelajari So ada dua benda lah. Okey, ada dua benda. Yang pertama sekali ketaksamaan. Sekejap. Contoh ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang kedua sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So cikgu bahagikan kepada dua lah video cikgu Okey, part 1 dan part 2. Okey, kita terus pergi kepada contoh macam mana kita nak selesaikan soalan ketaksamaan. So video cikgu lebih kepada contoh. So kalau pelajar tak faham, pelajar boleh tanya lah, boleh tanya, boleh snap dan hantar soalan tu kepada cikgu Okey, dekat link dekat bawah yang cikgu sediakan. Okey, kita tengok soalan yang pertama Soalan yang pertama, Taufik ingin membeli sebuah buku rujukan. Okey, dan buku latihan Okey, so buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Okey, Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan. So buku rujukan okey ialah RM RM14. Kita keluarkan maklumat yang ada. Dan harga sebuah buku latihan. Okey, buku latihan. Okey, RM9. Okey, amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Okey, amount maksimum maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Okey, wakilkan situasi di atas dan bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. So macam mana kita nak wakilkan dia Okey, biasanya kalau kita ada dua ni lah, buku rujukan dan buku latihan, biasanya kita andaikan lah. Okey, buku rujukan yang pertama sekali X lah. Okey, dan buku latihan ni kita andaikan dia Y. Okey, so dekat sini buku rujukan 14X lah, 14X. Okey, dan buku latihan, so dia nak beli dengan harga, sebab dia nak beli dua buku Okey, tambah dengan 9Y. Okey, so sekarang ni jumlah maksimum. Okey, dia boleh belanja 100 saja Maksudnya dia mesti kurang atau sama dengan 100. So kita wakilkan dia macam tu lah. Okey, boleh ataupun kita kalau dalam ketaksamaan linear ketaksamaan linear, so cikgu buat warna lain lah supaya pelajar lebih faham Okey, ketaksamaan linear Okey, so kita tulis dia 14X tambah dengan 9Y. Okey, sama atau kurang dengan 100. Okey, yang atas ni juga ditulis sebagai kita boleh juga tulis dia sebagai 14X Okey, kurang atau sama dengan 100 tolak dengan 9Y. Maksudnya yang ni kita buat datang sini lah. Okey, ataupun kita boleh buat juga 9Y kat depan. Okey, kurang atau sama dengan 100, kita bawa pula 14 datang sini. Okey, so tolak 14X mana-mana lah. So dekat sini
yang pertama. So dia boleh wakilkan macam ni, dia boleh wakilkan macam tu lah. Okey, mudah je Okey, contoh yang pertama. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua terus Okey, Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik. Okey, untuk digantung di bilik matematik. Okey, diberi harga sekeping poster kecil. So kita tulis maklumat yang ada, poster kecil. So poster kecil RM RM12.50 dan harga sekeping poster besar. Poster besar RM18.50. Okey, wakilkan pembelian kedua-dua poster dalam bentuk ketersamaan yang sesuai jika peruntukan pihak sekolah ialah 150. So peruntukan dia, peruntukan pihak sekolah, peruntukan RM150. So kita nak wakilkan dia macam mana? Sama juga kaedah dia tadi sama juga kaedah dia. So kalau pelajar nak pakai dekat sini, nak pakai X pun boleh, yang second ni nak pakai Y pun boleh. Okey, so jumlah dia mesti kurang atau sama dengan 150. Sama je kaedah dia. So 12.50X tambah dengan 18.50Y. Okey, kurang atau sama dengan 150. Okey, sebab pembelian yang ditetapkan yang ni je lah. Okey, so settle macam ni 150. Okey, so kalau kita nak tulis persamaan lain. Okey, so bila kita ada pecahan, bukan pecahan perpuluhan ni, so kita tak nak perpuluhan dekat sini. So kalau 12.5 mestilah 25 bahagi dengan 2X. Okey, tambah kalau 18.5 kita ada 37/2Y. Okey, lebih kecil atau sama dengan 150. Okey, so macam mana kita nak settlekan dia? Okey, kita darab kedua-dua ni, persamaan ni dengan 2 lah, untuk kita hapuskan dia. Okey, so kalau cikgu buat warna purple, so kita darab dengan 2 lah. So bila darab 2 habis. So yang tinggal 25X. So bila yang ni darab 2, yang ni pun darab 2, potong habis juga. Tambah 37Y. Yang hujung pun mesti didarab dengan 2 juga. So 2 darab ni, 2 darab yang ni, 2 darab yang hujung. So kita dapat 150 darab 2. So cikgu settlekan terus 150 darab 2. So kita dapat 300. Okey, so settle settle. Mudah je. So kalau pelajar nak buat macam tadi pun boleh. Kita tulis 2 bentuk. Okey, 2 bentuk sama ada 25X lebih kecil atau sama dengan 300 tolak dengan 37Y. Okey, ataupun yang lagi satu 37Y lebih kecil atau sama dengan 300 tolak dengan 25X. Boleh je. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. So settle untuk bahagian yang pertama lah. Okey, bagaimana kita nak wakilkan soalan ni dalam bentuk ketaksamaan. Okey, kita pergi terus kepada contoh 3 Sebelum tu kita tengok sikit soalan dia. Soalan dia, kalau X lebih besar daripada 1. So kalau cikgu conteng dekat sini okay, X lebih besar atau sama dengan 1 So bila dia sama, dia garisan solid macam ni dia termasuk dengan 1. So nilai dia kalau X lebih besar atau sama dengan 1, maksudnya 1, 2, 3,
dan seterusnya lah. Okey. Kalau dalam graf, kalau dia minta kita lorek kat sini X sama dengan 1, ni garisan dia X sama dengan 1. So kalau dia bagi X lebih besar atau sama dengan 1, so garisan solid, so kita lorek dekat sini. Semua dekat sini lah. Okey, kalau dia buat X lebih besar daripada 1, so mesti garisan putus-putus lah. Kalau 1 kat sini, garisan putus-putus. So dia macam tu lah. Ni asas ni asas. Sama juga. Okey, kita ada Y sama dengan MX tambah C. So ni rantau yang atas lebih besar belah atas. Sama juga yang ni pun lebih besar belah atas. Okey, kalau graf Y pula, so lebih besar mesti belah atas. Okey, kalau lebih kecil mesti belah kiri. Okey, ni lebih besar, kita tulis sikit lebih besar. Yang ni lebih kecil. Okey, so kita terus kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, so yang penting sekali pelajar boleh sketch lah. Kalau dia bagi macam ni, dia asas dia asas dia Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 6. So kalau kita nak sketch dia, biasanya kita akan buat jadual lah. X, Y. Okey, kalau X kosong, masukkan X kosong, Y dia 6. Betul So macam mana pelajar dapat yang ni? So masukkan X tu dalam ni. So kalau 2 darab kosong, kosong lah. Jadi Y dia tinggal 6. Okey, kalau kita buat lagi satu, kalau X dia ni 2, okey, Y dia berapa? So negatif 2 darab 2, negatif 2 darab dengan 2, so kita dapat negatif 4 tambah dengan 6. So kita dapat 2. So bila dah dapat macam ni, so kita sketch graf dia. So sekarang ni kita sketch 06. So cikgu buat warna biru lah, 06. So 06, so kita plot satu titik macam tu. 2, 2. So 2, 2 kita plot. Lepas tu kita ambil pembaris, kita cantumkan dia. Okey, ni satu garis lurus lah. So first step, dia minta kita lukis. Okey, untuk negatif 1, maksudnya X tu dia lebih besar daripada negatif 1 atau sama Okey, ataupun X tu lebih kecil daripada 5. So kalau X lebih kecil daripada 5, sini belah sini. X lebih besar, yang ni kalau cikgu lukis gambar ni. So X, ni lukis gambar macam ni negatif 1, maksudnya X lebih, yang ni lebih kecil atau sama dengan X lah. So kalau kita lukis graf dia, so kat sini negatif 1. So negatif 1 garisan solid lah, dia jadi di belah sini lah. X sama dengan negatif 1. Okey, so lagi satu dia kata X tu lebih kecil atau sama dengan 5. So graf dia 5. So lebih kecil, kita tahu kalau lebih kecil dia mesti belah sini. Yalah, belah sini. Okey, yang ni lebih besar belah sini Okey, lagi satu lebih besar. Okey, kita ada kanan dan atas. Kalau lebih kecil, kita ada kiri dan bawah. Ni asas dia. Okey, lepas tu dia minta kita plot negatif 1, negatif 2. So cikgu pakai warna hijau lah. Okey, kita plotkan titik 1, negatif 2. So 1, negatif 2. 1, negatif 2. So 1 titik.
Okey, dia minta kita plot yang ni. Ni settle. Okey, lepas tu 4 negatif 2. So 4 negatif 2 kita plot lagi. Okey. Lepas tu kita plot lagi 01. So 01 kat sini. Okey, kita baca ni dulu kita baca XY lah. XY. So 14. So 14 kita plotkan dia. Okey. Lepas tu kita ada 43. So 43 kita plot. Sebab dia minta kita plot. Plotkan titik. Dan 26. So 26 kat sini lah. X2 Y6 Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. So negatif 2X tambah 6 ni graf dia, di mana Y ni lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. So lebih besar, kita tahu bila lebih besar dia mesti sebelah yang nota cikgu, sebelah atas. So lebih besar belah atas, kalau lebih kecil belah bawah. So pelajar mesti tulis jawapan dia. So kita tengok kalau lebih besar so cikgu buat kat sini lah. Ni belah sini lah. Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Ni lebih besar. Kalau lebih kecil dia belah sini. Ni belah sini. Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. Okey. So titik yang kita plot kalau lebih kecil tu kita tahu dah. Okey. Lebih kecil. So belah sinilah titik dia. Okay, ni garisan dia So settle. Okay, untuk contoh yang ketiga lah. Okay, graf ni pelajar kena plot pelajar kena plot sendiri. Okay, kita pergi kepada soalan yang keempat. Okay, tanpa melukis graf garis lurus. So kita tak lukis graf kita tak lukis graf. So cikgu contoh sikit, tanpa melukis graf garis lurus. Okay, tentukan sama ada titik yang diberi memuaskan. Okay, Y. Okay, sekarang ni kita ada Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okay, dan dia bagi Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6, ataupun kita ada satu lagi Y lebih besar daripada negatif 3X. Ini lebih besar, ini lebih kecil lebih kecil 3X tambah 6. So kita tengok titik yang pertama yang dia bagi. Okey, titik yang pertama, so cikgu buat warna biru lah. Okey, titik yang pertama 2, 5. So A ni macam mana kita nak selesaikan dia? So kita masukkan dalam persamaan yang dibagi ni kat sini. Okey, so bila kita masukkan nilai X, so X dia 2 so Y sama dengan negatif 3, X tu 2 tambah 6. So negatif 3 darab 2 negatif 6, negatif 6 tambah negatif 6. So jawapan dia 0. Okey, faham ni yang ni X, yang ni Y. So bila kita buat jadual, so dalam buku teks awak tu dia buat jadual. Kalau Y, okey, Y tu 5, Y ni 5. So X dia awak akan dapat 0 lah. 0. Ni X dia 0. Kalau Y 5, X dia 0. So jadi 5 lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0. Okey.
So jadi jawapan dia yang pertama ni lah. Yang pertama ni. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua lah. Contoh yang kedua B. B ni cikgu pakai purple lah, B. Okey, B. Kita ada 1, 2. So yang ni X, yang ni Y lah. So kita ambil persamaan asal dia, Y. Okey. So Y dia berapa? 2. Okey, bila Y dia 2, X tu kita masuk dalam persamaan. X dia Y sama dengan negatif 3 X tambah 6. So X dia 1 lah. Negatif 3 darab dengan 1 tambah dengan 6. So negatif 3 tambah 6. So kita dapat 3. Okey, jadi 2 ni dia mestilah lebih kecil daripada 3. So jawapan dia 2 lebih kecil daripada 3. Kat sini kan, yang ni 5 lebih besar daripada 0. So yang ni 2 lebih kecil daripada 3. Jadi persamaan dia kat mana? So kita ambil persamaan yang ke 2 ni. Okay, kalau lebih besar yang ni, kalau lebih kecil yang ni. Faham tak pelajar? So buat satu lagi lah. Kita buat satu lagi. Kita buat warna biru muda. Okay, negatif 1, 9. So yang ni C So yang ni X, yang ni Y. So kita buat. Okay, Y. Apabila Y tu 9. So persamaan asal Y sama dengan negatif 3X tambah 6. So X ni kita ambil dah negatif 1. So negatif 3 negatif 1 tambah 6. Negatif 3 darab 1. So kita dapat 3 tambah 6. So pelajar akan dapat 9. So bila 9 dia sama 9 sama dengan 9. So bila sama, kita ambil persamaan yang mana ni? Yang sama. So ambil persamaan 1 lah. So persamaan 1 Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okey, dia faham pelajar? Okey, kalau tak faham juga kita buat satu lagi D kita buat satu lagi D. Okey, untuk D titik yang kita ada 0, 0,8. Yang ni X, yang ni Y. So bila kita buat jadual, Y dia 8. So X dia berapa? Kita buat Y sama dengan negatif 3 X tambah 6 So X tu adalah 0. Ni kita masukkan ni, X ni 0. So darab 0 habis. So X dia yang ni kita dapat Y sama dengan 6. So yang ni dengan ni mana lebih besar? So yang ni dia mesti Y lebih besar daripada 6. So bila lebih besar, kita ambil graf yang mana? Kita ambil persamaan yang pertama. Okey, sekarang ni titik ni memuaskan persamaan yang mana satu Ni just untuk introduction lah. Introduction untuk tajuk ketaksamaan. So kita settle 4 contoh 6.1 lah. Okey, kalau kita pergi contoh yang ke-5, last sekali lah, contoh yang ke-5 Okey, kita tengok yang ni, gambar ni dulu. Tengok gambar. So rantau tidak termasuk titik yang terletak pada garis lurus Y sama dengan MX tambah C. C ni apa? Pintasan lah. C ni pintasan Y. Okey, so kita tengok dekat sini. Dia kalau lebih besar, dia tak ada tanda sama dia tak ada sama macam ni. Kalau sama macam ni, garisan solid. Kalau macam ni saja, garisan putus-putus. So sekarang ni lebih besar, mesti belah atas lah. Okay, ni lebih besar. Kalau lebih kecil, mesti belah bawah lah. Lebih kecil, sama je. Yang ni garisan solid sebab dia ada sama dengan. So belah atas lebih besar, yang kecil belah
belah bawah. Okey, so cikgu tunjuk sikit lagi lah. Okay, next video kita akan sambung contoh 5 ya. So yang ni cikgu terang satu je. Okay, sekarang ni lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan. So kita tahu garisan ni garisan putus-putus sebab dia tak ada sama dengan. So kalau lebih besar, so lebih besar kita lorek belah atas. Senang je kan. Sama juga macam ni. Ni lebih kecil atau sama dengan X tolak 1. Ni garisan X tolak lebih kecil belah bawah. Lorek je, senang. Okey, ni Y lebih kecil daripada 1, lebih kecil belah bawah. Okey, cikgu bagi tahu kecil. Dia bawah kiri. Okey, sama yang D. D mudah. Lebih besar atas. Yang ni lebih besar kanan. Yang ni lebih besar atas. So settle untuk contoh yang kelima lah. So next class kita akan bincang contoh yang seterusnya seterusnya contoh 6, macam mana kita nak lukis graf, macam mana kita nak lorek dia. Okay, cikgu recall balik. Kalau lebih besar dia belah atas dan belah kanan, kalau lebih kecil dia belah kiri dan belah bawah lah. Okey, so itu saja untuk part yang pertama part yang pertama. So pelajar boleh tekan like lah lepas tengok video cikgu, tekan like, tekan subscribe untuk support cikgu untuk bantu cikgu untuk menghasilkan video lain lah. Okey, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum.